أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Alhamdulillah wa syukru lillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Pertama sekali kita bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala yang telah mengurniakan kepada kita nikmat-nikmatnya yang sangat banyak, yang tidak terhitung jumlahnya kalau dihitung. Sama ada nikmat yang zahir maupun nikmat yang batin. Mudah-mudahan segala nikmat-nikmat itu sentiasa dikurniakan kepada kita dan dijadikan kita orang-orang yang mensyukuri nikmat. Dan mudah-mudahan dengan sebab syukur itu kita ditambah lagi dengan nikmat-nikmat yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat yang dimuliakan, kuliah Masjid Abidin pada malam ini seperti biasa ingin meneruskan lagi huraian kalam hikmat Syekh Ahmad Ibn Athaillah Al-Iskandari radhiyallahu anhu. Cuma sebelum saya meneruskan huraian kalam hikmat ini, ada satu pertanyaan yang saya terima daripada muslim-muslimat, minta supaya memberikan sedikit penjelasan lagi berkait dengan apa yang sudah saya jelaskan pada minggu yang lalu, yang mungkin ada sedikit kekeliruan, iaitu perkara yang diminta supaya saya menjelaskan sedikit lagi berkenaan dengan apa yang telah saya sebutkan, iaitu mengenai hijab ilmu yang sudah saya jelaskan dulu pada minggu yang lalu. Persoalannya, apakah isu ini, hijab ilmu ini tidak melibatkan kita sebagai orang ramainya, orang awam, dan hanya melibatkan orang-orang yang tertentu saja, iaitu dari kalangan orang-orang yang awliya, muqarrabin dan sebagainya, atau bagaimana? Jadi pertanyaan itu diminta saya supaya memberikan sedikit lagi penjelasan. Apakah persoalan hijab ilmu itu tidak membabitkan kita? Hanya melibatkan golongan tertentu seperti awliya dan sebagainya, atau sebaliknya? Jadi sekiranya ada orang yang menyatakan bahawa hijab ilmu ini hanya melibatkan awliya, maka terserahlah bagi yang ingin berkata demikian. Cuma ingin saya jelaskan tentang perkara ini menurut apa yang dijelaskan oleh ulama tasawuf di dalam kitab-kitab mereka. Jadi terserah kepada masing-masing lah nak pakai kalau nak menganggap hijab ilmu ini tidak membabitkan kita, hanya melibatkan golongan
golongan-golongan tertentu seperti aulia, muqarrabin dan sebagainya, silakanlah. Cuma saya nak beritahu apa huraian yang diberikan oleh ulama tasawuf berkait perkara ini. Jadi kalau kita perhatikan, persoalan hijab ilmu ini dijelaskan oleh ulama-ulama berkait dengan masalah takabur. Yang kalau kita tengok dalam kitab-kitab seperti Ihya dan sebagainya, persoalan ini merupakan persoalan yang dibahaskan di bawah tajuk ujub dan takabur. Ataupun persoalan ini disebut sebagai muhlikat, perkara-perkara yang boleh merosakkan manusia. Kalau bahasa moden, bahasa mudah hari ini, kalau dalam tasawuf, dia melibatkan mazmumah, sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat buruk yang dicela oleh syarak. Jadi kalau kita tengok kitab tasawuf, kita akan mendapati persoalan ini duduk situ. Dibahaskan di bawah tajuk takabur. Baik, kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, mereka ni, ulama-ulama tasawuf ni, telah menyenaraikan, menyebut sebab-sebab yang menjadikan manusia itu takabur, sombong, bangga diri. Maka antara sebab-sebabnya yang disenaraikan adalah ilmu, ibadah, zuhud dan sebagainya. Jadi itulah sebenarnya yang dimaksudkan dengan hijab ilmu. Bagaimana perkara ini boleh berlaku? Jadi persoalannya adalah bukan ilmu itu sendiri yang menjadi hijab, tetapi apa kesannya pada diri manusia, itulah yang menjadi hijab. Kalau kuah bandingan dengan kuah itu sendiri, kalau duduk di tempat yang betul, duduk dalam mangkuk, menjadi makanan yang baiklah. Tapi kalau letak di baju, ia jadi kotor. Bukan atas kuah tu, tempat letak ia tu. Apa kesan daripada tempat tu? Maka demikianlah ulama apabila mereka membahaskan hijab ilmu ini, dia tengok apa kesan ilmu, apa kesan yang ditimbulkan oleh ilmu tu pada diri kita. Maka disitulah yang menimbulkan hijab. Bagaimana? Baik. Kalau seperti yang saya sebut dulu pada kuliah yang lalu, kalau kita tengok pada kitab Al-Hikam, antara kalam-kalam hikmah Syekh Ibn Atta berkait dengan perkara ini disebutkan seperti yang sudah saya sebutkan dululah, iaitu ilmu ni inqaranathul khasyah falaka wa illa fa'alaika. Ilmu ni sekiranya berhubungan dengan ilmu itu adalah khasyah, maka dia adalah ilmu yang bermanfaat, yakni untukmu, memberi manfaat kepadamu. Tapi sekiranya tidak demikian, ilmu tetap ilmu, tetapi tidak membawa kepada khasyah, yang akan saya jelaskan sikit, fa'alaika, ilmu itu menjadi beban kepadamu. Ilmu itu akan menjadi masalah kepada dirimu. Maka itulah yang dimaksudkan dengan hijab ilmu. Bukan ilmu itu, tapi apa kesannya pada diri kita. Sekiranya ilmu itu membawa kita menjadi lebih kenal, lebih insaf, lebih sedar diri, lebih memahami perkara, lalu menimbulkan tawaduk. Khasyah ni sifat bagi hati. Khasyah ni sifat bagi hati. Takut. Takut ni kita tak nampak. Dia sifat hati. Maka kata Syekh Munatak, sekiranya ilmu itu dihubungkan dengan sifat tu khasyah tu, iaitu sifat dengan ilmu tu, hatimu menjadi lebih mengenal Allah. Hatimu menjadi lebih memahami tentang Allah. Hatimu menjadi lebih asyik dengannya, lebih khusyuk terhadapnya, bertambah takwamu. Maka
ilmu itu yang meninggalkan kesan seperti itu, itulah ilmu yang memberi manfaat. Maksudnya ilmu itu bukan jadi hijab bagimu, memberi manfaat kepadamu. Tapi sekiranya ilmu itu meninggalkan kesan yang lain, wa illa, sekiranya tidak demikian, ilmu itu menimbulkan perasaan ujub dalam hatimu. Dengan ilmu itu menimbulkan takabur dalam hatimu. Ilmu itu menjadikan engkau riak dengan ilmu itu. Maka pada waktu itu, alaika, kata Syekh Ibn Athar, ilmu itu jadi beban kepada dirimu. Dia akan jadi hijab bagi dirimu. Jadi tengok apa kesannya pada diri kita. Kalau dengan sebab ilmu, kita mula rasa sombong, rasa ujub bangga diri. Lalu sombong, kita rasa kita lebih dari orang, kita rasa kita tahu serba-serbi. Lalu kita pandang orang lain semuanya tak erti, semuanya bodoh, semuanya tak tahu kala belaka. Itulah takabur. Itulah takabur. Sekiranya dengan ilmu itu menjadikan kita bersikap, dengan ilmu itu kita rasa yang lain daripada kita tahu, yang lain daripada kita belajar, yang lain daripada kita faham, semuanya tidak betul, tidak boleh terima, itulah hijab ilmu. Kita hanya boleh terima kebenaran yang kita tahu. Yang lain daripada kita tu kita anggap tidak benar semuanya. Itu hijab ilmu. Jadi kita nak tahu ilmu ini kedudukan dia kelas mana, tengok apa kesan dia. Sekiranya dia menimbulkan takabur, menimbulkan ujub, menimbulkan riak, kadang-kadang sifat ini boleh timbul bila-bila masa, na'udzubillah. Kadang-kadang kita ni orang mengaji ilmu ni, kadang-kadang orang tanya sedekah, kita jawab sedekah. Padahal orang tanya sedekah aja, patut je, tapi sedekah kita jawab. Kata tak nampak alim kita tu. Tak nampak alim kita. Kadang-kadang na'udzubillah. Orang tanya kita tak tahu mana, jawab cukup. Kata tak nampak komang. Nampak komang. Kadang-kadang kita tak tahu benda, kita sendiri tak tahu mana benda tu. Al-Imam Malik, orang tanya puluhan soalan, dia jawab sebahagian kecil je. Hak lain tak jawab kerana banyak sebab. Banyak sebab lah. Nak beritahu, kadang-kadang timbul. Jadi sekiranya ilmu itu menimbulkan sikap-sikap itu, seperti takabur dengan ujubnya, dengan riaknya, semua itu kan sifat buruk yang dicela oleh syarak. Jadi kita nak tahu hijab ilmu ni untuk kita kedok, apa kesan ilmu. Sekiranya dia membabitkan perkara-perkara dosa, maka itulah hijab ilmu yang bertaraf, yang kita perlu. Kita semua ni perlu. Sebab itu ulama-ulama ketika membahaskan hijab ilmu ni, antara hadis yang selalu mereka kaitkan adalah, iaitu antaranya ialah man izdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan. Antara dalil, antara hadis yang mereka selalu sebut, sesiapa yang bertambah ilmu, tapi tidak bertambah petunjuknya, hidayahnya, sepatutnya menjadikan kita ni lebih tawaduk, tak jadi gitu. Sepatutnya kita ni lebih memandang kita tahu banyak ni, dan kita tahu kita banyak benda lagi yang tak tahu, menjadikan kita ni lebih tidak pandang remeh ke orang. Ya, kita kau ngaji kau banyak tahu, dan masa sama kita tahu banyak lagi aku tak tahu. Yes do. Banyak lagi aku tak tahu ni. Kesedaran itulah menjadikan dia tak akan pandang remeh ke orang. Tak akan pandang rendah ke orang. Apatah lagi memperbodohkan orang. Menganggap orang semuanya bodoh belaka. Tak tahu kala belaka. Ini yang dikatakan sebagai hijab ilmu. Jadi hijab ilmu secara mudahnya, bagi ilmu menjadi hijab ni, pada kelas kita ni, pada tahap kita ni, apabila ilmu itu menghasilkan sesuatu yang dilarang oleh syarak, yang membabitkan dosa dan menjauhkan kita dari Allah. Itulah hijab ilmu pada kita. Pada kita. Jadi contoh dalam riwayat tadi, malizdada ilman walam yazdad hudan lam yazdad minallahi illa bu'dan.
Siapa yang bertambah ilmunya, pengetahuan, tapi tidak bertambah petunjuknya, maka Nabi kata tidak bertambah orang ini, dia ni atau kita ni tidak bertambah kecuali semakin jauh. Jadi ilmu yang ada pada kita tu, bagaimana dia menjadi hijab? Ia menghalang kita menjadi lebih dekat, sehingga kita ni jadi jauh dari Allah. Macam mana tadilah, apabila kita ni dengan sebab ilmu, timbulnya takabur, timbulnya ujub, timbulnya riak dan sebagainya, artinya jiwa kita semakin jauh dari Allah. Jadi ilmu itu menjadi penghalang kepada kita. Itu maksud hijab ilmu, menjadikan kita ni jauh. Apabila ilmu itu menimbulkan sifat-sifat seperti itu dalam diri kita. Jadi kalau begini ni, hak ni tarah mana? Tarah kita semualah. Kita ni. Macam gini jugalah. Orang ni kalau dia alim sungguh, lain keadaan. Kita tengok orang ngaji silat, orang belajar silat. Orang hok pandai sungguh main silat ni, dia tak tunjuk orang dah. Hok pandai sungguh. Saya tak nak kata ke siapa, kita pengalaman kita. Kita muda-muda dulu kita main-main juga benda gini. So slow lah. Tapi hak kita baru belajar seti dua tiga buah ni, hak ni lah lambat tengok orang. Nak ajak gocoh lalu. Lambat tengok orang. Lambat ada luang, nak tunjuk bunga lalu. Orang pandai sungguh tak tunjuk. Sebab apa jadi gitu? Kerana kita rasa kita ni gagah dari orang dah. Baru mengaji dua tiga utia, maka ilmu pun serupa itu. Kadang-kadang timbul. Maksudnya, jadi na'udzubillah, kita minta berlindung dengan Allah, jangan sampai kita terjadi seperti itu. Biarlah ilmu yang kita dapat ni menjadikan kita ni semakin sedar, semakin menghormati orang, semakin kita tidak meremehkan orang, memperbodohkan orang. Kerana kita tahu, kalau kita mengaji, kau sedar kita kau sebenarnya banyak lagi aku tak tahu. Patutnya macam tu. Jadi mudah-mudahan ilmu jangan sampai kita ni dihinggapi penyakit tadi. Jadi yang dikatakan ilmu menjadi hijab itulah. Bila ilmu itu menimbulkan sifat demikian, itu artinya kita semakin jauh dari Allah. Jauh itulah arti kita ni terhalang daripada dekat. Terhalang. Maka terhalang tu orang panggil hijab. Orang panggil hijab. Satu, semakin jauh. Yang kedua, dia melibatkan dosa. Dan kerana itulah ulama tasawuf mengaitkannya dengan hadis asyadun nasi azaban yaumal qiyamati alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmih. Na'udzubillah. Orang yang paling berat azab di akhirat ialah orang alim tetapi ilmunya itu tidak memberi manfaat ke dia. Maksudnya dengan ilmu itu, tapi ilmu itu tak beri manfaat, dan tidak memberi manfaat tu, dia mengakibatkan benda yang buruk. Azab, seksa, sengsara di akhirat. Jadi seperti inilah yang dikatakan hijab ilmu. Ilmu yang dengannya kita dihinggapi penyakit-penyakit tadi tu. Lalu kita jauh dari Allah. Yang dengan pula kita ni mendapat dosa. Kerana takabur ni dosa, ujub ni dosa, riak ni dosa. Jadi itulah yang dimaksudkan dengan hijab ilmu. Jadi kalau seperti itulah maksud hijab ilmu, berarti kita semua ni terlibat, kita ni. Adapun hijab aulia itu tidak melibatkan dosa. Dia melibatkan peningkatan tahap, dok naik ke tingkat yang lebih tinggi, itu hijab aulia. Adapun melibatkan kita kau jauh ni, menyebabkan kita berdosa ni, itu hijab kita semua ni. Ilmu sekiranya membuahkan demikian, itulah jadi hijab bagi kita. Jadi hijab untuk kita semua. Adapun aulia, hijabnya itu bukan seperti itu. Hijabnya itu menghalang dia daripada naik ke makam yang lebih tinggi. Kita ni antara luluh dengan gagah. Tak luluh gagah. Maka luluh 40. 40, 39, 41. Tu. Jadi, ada pun aulia, sama ada A+ ke A tolak. Dia tak main luluh gagah dah.
Iplah ke tolak. Itu hijab aulia. Tak boleh iplah. Juga tolak. Tapi kita ni tak lulu gagal. Gagal. Itu hijab kita. Saya nak beri contoh kalau nak dengar, tapi tak mau panjang lah, takut sebab benda ni kalau dia memerlukan pengalaman sikit lah. Contoh. Maksud hijab aulia ni dia tidak melibatkan dosa. Dia melibatkan pakat je, dok naik tinggi. Kita ni melibatkan dosa. Bila ilmu tu menyebabkan timbul penyakit tadi tu, kita kau jauh daripada Allah. Dan kita menanggung dosa dengan sifat-sifat buruk tu. Hijab aulia, sekiranya kita nak kaitkan dengan ilmu. Sekiranya sebenarnya hijab aulia ni bersifat ahwal. Tapi tak apalah. Kita nak kait dengan ilmu jugalah. Kalau nak kait dengan ilmu pun. Baik, kalau kita nak kaitkan dengan ilmu seperti ilmu laduni yang dikurniakan Allah kepada seorang aulia tu. Allah Ta'ala beri kepada dia ilmu yang sama ada kita nak namakan dia sebagai ilmu warasah, ada orang panggil ilmu warasah, atau ilmu wahbi, bukan ilmu wahabi, ilmu wahbi, jangan baca salah, cari ilmu wahbi pula. Wahbi, ilmu kurniaan, ilmu warasah, ilmu tafhim yang difahamkan Allah, ilmu ilham, ilmu mukasyafah dan sebagainya. Macam mana benda ini boleh jadi hijab? Maka golongan aulia ni yang dapat benda-benda macam ni, dia dapat ilmu warasah ni, Allah Ta'ala beri ilmu pada dia sehingga dapat memahami apa yang orang tak faham. Dia dapat mengetahui sesuatu yang setengah tu tidak dengan jalan belajar pun, tapi Allah Ta'ala perzahirkan, penampak kurnia ke dia ilmu tu. Orang ngaji sehari, orang ngaji setahun, ilmu lebih banyak dia orang ngaji setahun lagi. Allah Ta'ala fahamkan dia. Buka pintu hati dia tu dapat memahami. Orang tak faham, dia boleh faham. Orang tak tahu, dia boleh tahu. Itu ilmu ni dinamakan dengan ilmu macam-macam. Jadi yang menjadi hijab bagi aulia, bila di antara mereka ni dapat kurniaan-kurniaan seperti ini, dia rasa galik dengan benda tu. Asyik. Dia galik dengan ilmu yang dia dapat tu. Tapi bila dia galik, maka galik dia dengan ilmu yang dikurniakan Allah itu jadi hijab ke dia. Daripada naik ke makam yang lebih tinggi. Dia galik dengan benda tu. Saya nak beri contoh lain pula, biar nampak sikit. Tak apalah, kita pun nampak memang blur sikit, tapi tak apalah. Supaya paling mudah yang kita rasa boleh memahamkan. Contohnya amalan lah. Amalan. Ibadah. Bagi orang-orang yang menempuh perjalanan tasawuf ni, dia akan menempuh perjalanan, kadang-kadang dia rasa sedap dengan ibadah dia. Rasa asyik galik, suka nak buat ibadah. Bahkan kalau tak buat, rasa macam kosong, rasa macam ada angkasi, rasa kurang. Sebab dia sudah asyik dengan ibadah dia, rutin dia. Ibadah dengan solatnya, itu ini, dia rasa sedap. Dia rasa galik, lazat dengan ibadahnya tu. Sehingga kalau tak buat, dia rasa macam kurang, macam kita tak angkasi. Tapi dia galik dengan ibadah. Tapi bila dia kekal dengan keadaan itu, galik dengan ibadah, sepatutnya dia naik ke makam rohani yang lebih baik. Sepatutnya dia galik dengan ma'bud tu, Tuhan yang diibadahkan tu. Ini mungkin orang yang dah lalu mungkin tak pernah nampak. Tapi tak apalah, dia mencontoh. Dia galik, suka dengan ibadah-ibadah. Hak sepatutnya dia kena galik Tuhan yang diibadahkan itu. Ma'bud itu. Maka dia galik dengan ibadah tu menjadi hijab dia daripada naik ke tingkat yang lebih tinggi itu, iaitu galik dengan ma'bud itu. Contoh lain, tak apalah. Zikir. Ada orang bila dia mengamalkan zikir khusus terutamanya, dia akan sampai satu tahap, dia rasa sedap dengan zikir itu, lazat. Asyik dengan zikir dia. Kalau dia tinggal zikir, dia kata ada benda yang kurang pada diri dia. Ada orang sampai ke situ. Maka ya, sekiranya dia galik dengan benda tu, galik dengan asyik dengan zikir ni, padahal yang nak dicapai adalah galik dengan mazkur, Tuhan yang diingati tu. Ini mungkin tak nampak dah apalah. Tak makan apanya galik dengan zikir. Galik. Maka terhalang dia daripada galik makam yang lebih baik, iaitu galik dengan Allah yang mazkur, yang diingati tu. Maka ini disebut hijab aulia. Jadi hijab aulia ni tak melibatkan dosa. Dia melibatkan pakat dia tu. Pakat dia tu. Dia galik dengan ibadah. Sepatutnya dia galik dengan Allah yang diibadahkan itu. Dia galik dengan zikir.
Sepatutnya dia galik dengan Allah yang dizikirkan itu, mazkur tu. Jadi, galik dengan ibadah, galik dengan zikir bukan dosa. Bukan dosa. Cuma dok naik pakak lebih baik. Itu dia. Itu hijab aulia. Adapun sekiranya ibadah kita itu, ilmu kita itu menjadikan kita rasa kita lebih dari orang, itu panggil ujub, dosa selalu. Maka aulia bukan biasa ni. Sekiranya kita dengan ibadah kita, dengan ilmu kita tu, kita rasa kita lebih daripada orang lain tak tahu belaka, itu panggil takabur. Perendah ke orang. Pandang orang serba tak kena, serba tak tahu, serba salah. Itu takabur panggil. Itu dosa. Ini bukan hijab aulia pasal ni. Kena beza. Jadi yang kita bicarakan hijab ilmu tu sebenarnya hak kita perlu hari-hari. Sebab kita kan mengaji. Ada orang jadi alim, ada orang pergi mengaji, ada orang mengaji secara rasmi, mengaji di sekolah, di universiti, di pondok, ada orang mengaji tak rasmi. Macam kita ni dengar mari ngajilah ni apa ni. Maka kita tak boleh nak elak daripada tu. Kadang-kadang bila kita asyik alik ngaji ni, kita rasa tengok kadang mari tengok kawan mu tak mengaji, kita rasa kita lebih dari dia dah. Kita mula kita pandang ke dia ni, mu ni tak tahu kala, bodoh, itulah macam-macam, kena nyakit dah. Kena lalu nyakit. Nak kita ni ngaji kita banyak sikit lagi. Nak habis kita kata round 2 kali dah. Berasa banyak tahu ni. Kena nyakit lalu dah. Itu yang dimaksud hijab ilmu. Sehingga kebenaran yang datang bukan dari kita, kita anggap tidak benar. Itu penyakit-penyakit yang timbul. Jadi saya nak jadi mudah-mudahan tidak mengelirukanlah bahawa apa yang saya sebut tentang hijab ilmu itu yang saya maksudkan itu, dan itulah yang disebut oleh ulama-ulama tasawuf dalam kitab mereka itu, bahawa itu keperluan kita hari-hari, termasuk dalam muhlikat, perkara yang boleh merosak binasakan, yang termasuk fardu ain kita belajar benda ni dan menghindarkan diri daripadanya. Jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala menyelamatkan kita daripada penyakit ini, menjauhkan kita daripada penyakit ini. Itu yang saya nak jelaskan. Mudah-mudahan dapat dipahami dengan baiklah. Baik, kalam hikmah yang terakhir yang saya baca dulu tu 194 kalau tak silap. Ada yang tanda, saya pun tak berapa ingat lama kita tinggal. Saya rasa mungkin 194 kot. Baik, kata Syekh Ibn Atha, man abbara min bisati ihsanih asmatatuhu al-isa'ah wa man abbara min bisati ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asa'a. Kalau saya dah baca kalam hikmah ni, tolong beritahulah. Kalau tak, saya akan terus jelaskanlah. Baik, siapa yang mengajar kerana memandang kebaikan dirinya, takbir ni menjelaskanlah, menguraikan, maka ia akan diam jika ia berbuat salah, yakni dosa. Dan sesiapa yang mengajar dengan pengertian kebaikan Allah baginya, yakni padanya, maka ia tidak akan diam bila ia berbuat salah, yakni berbuat dosa. Apa artinya? Kalam hikmat ini nak menjelaskan tentang pegangan kita tentang tauhid af'al Allah, iaitu keyakinan kita bahawa segala baik dan buruk itu datang daripada Allah. Segala taat dan maksiat itu pada hakikatnya datang daripada Allah. Hakikatnya. Jadi syariatnya kena tengok usaha kita lah. Kalau kita mau usahakan nak buat jahat, berlaku, boleh jahat sungguhlah. Tanggung dosa lah kita. Jadi dosa pahala tu bukan atas perbuatan yang ditakdirkan itu, tapi atas kasbu kita, usaha kita, ikhtiar kita.
Itu kena faham oleh. Dan sahabat-sahabat kita ni, muslimat ni banyak jadi pening situ sikit. Ya kita faham jelas bahawa kita tetap kena ada keyakinan bahawa segala-galanya datang daripada Allah. Merujuk kepada firman Allah, Kul kullum min indillah. Katakanlah, semuanya, baik ke buruk ke, hakikat sebenarnya datang daripada Allah. Yang asal perbuatan tu, baik ke buruk ke, taat ke maksiat ke, tetap dari Allah dengan arti ditakdirkan oleh Allah. Berlaku dengan kudratnya, iradatnya. Ini orang panggil tauhidul af'al. Maka jangan ragu situ. Ragu situ, patuh tiang iman seputung. Akan pergi kepada qadariyah. Kita jangan ragu. Cuma bila kait masalah dosa pahala, tengok aspek lain. Aspek syariah. Itu aspek takdir Allah. Aspek perbuatan Allah. Aspek hakikat. Tasawuf panggil hakikat. Usuluddin panggil tauhid af'al. Atau bahasa mudahnya takdir lah. Percaya kepada takdir Allah. Dalam hadis termasuk tunjang tiang iman kita, antuk mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Engkau percaya kepada takdir Allah, baik ke buruk, masuk belaka, semua benda tak ada satu pun yang terkecuali daripada takdir Allah. Kalau kita meyakini ada benda yang terlepas dari takdir Allah, rosak perkara ni, keyakinan. Jadi dosa pahala kita nak letak kat mana? Itulah bahagian syariat. Dari tasawuf panggil syariat. Kalau bahasa Al-Quran disebut kasbu, usaha. Usaha, niat kita, usaha kita, ikhtiar kita. Tidak semestinya apa yang kita usahakan tu berlaku. Kadang-kadang kita usaha nak buat, niat nak buat, tak berlaku pun. Sebab apa? Kerana kejadian tu dengan takdir Allah. Kejadian tu dengan kudrat dan iradat dia. Jadi kita hanya mengusahakan. Tapi jangan usaha lebih lah. Dah usaha tu pula guna, jangan tanya banyak. Ini ada batasan dalam syaraknya dan Nabi bersabda, Idza zukiral qadaru fa'amsiku. Bila disebut tentang takdir, yakni aspek-aspek tertentu tentang takdir, jangan soal lebih daripada itulah. Jadi sekadar tadi tu kita boleh faham. Jadi sekarang bahagian kitanya untuk kait dengan dosa pahala, bahagian usaha ikhtiar kita ni. Jadi apa yang kita usahakan, apa yang kita niatkan, apa yang ikhtiarkan, sama ada, itu tidak semestinya terjadi. Bila muafakat dengan takdir Allah, terjadilah. Bila sekiranya tidak muafakat dengan takdir Allah, maka tidak berlaku benda itu. Jadi kalau kita niat nak buat baik, berlaku, dapat pahala. Kita niat nak buat jahat, berlaku, tanggung dosa. Bila kita niat nak buat jahat, usaha nak buat jahat, tapi tak sampai masa, tak berlaku sekarang. Tak dikira lagi. Tapi bila kita niat nak buat baik, usaha nak buat baik, berlaku, dapat. Ataupun kita niat nak buat baik, dan berusaha nak buat baik, tapi bila sampai masanya, tak berlaku sekarang. Niat nak buat baik, berusaha kat orang tu, sampai time, tak berlaku sekarang. Sepatutnya tak dikira lagi lah. Tapi dalam bab baik ni, Allah Ta'ala timbang dia dengan neraca lain. Orang panggil neraca Al-Fadli. Dengan kurnia dia. Atas niat baik kita tu, usaha baik kita tu, sekalipun sampai masa tak berlaku sekarang, dikira juga. Kita nak usaha sangat, niat sangat, nak bangun malam, nak buat kebaikan, nak buat ibadah berkalang akhirat. Niat kita tu. Usaha kita beli jam loceng. Kadang-kadang 2 jam. Tapi sampai masa nak kata apa? Bunyi tangan automatik letak tutup dah sekarang. Niat bagus lah. Usaha dah beli jam, esok buat cara lain pula. Tak jadi juga. Sekalipun tak berlaku, mudah-mudahan seperti yang disebut dalam riwayat tu dinilai, dikira oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena faham mana syariat, mana hakikat, mana bahagian usaha, mana bahagian kejadian. Setakat tu kita boleh faham. Lebih daripada tu jangan dibahaskan lagi. Kata Nabi, fa'amsiku. Stop. Jangan bicara lagi. Sekadar tu kita boleh faham. Kita boleh terima.
Itu kaitan dia. Jadi dalam perkara ni asasnya benda tu keyakinan kita kepada takdir Allah. Baik buruk tak takdir dia berlaku. Pandang dari sudut hakikat tadi tu, pandang dari sudut takdirnya, pandang dari sudut tauhid af'alnya. Lalu apa yang akan timbul pada kita? Kita nak tahu pegangan kita tu kuat tak kuat? Sekarang ni gini, ada 2 tahap. Sekarang kita percaya kepada tauhid af'al, kita percaya bahawa la haula wala quwata illa billah. Tak ada daya upaya sama ada nak buat baik ke, nak tinggalkan maksiat ke, melainkan dengan kurnia Allah, dengan takdir Allah, dengan kudrat iradat Allah. Kita percaya benda tu. Kita yakin kepada tauhid af'al. Tak akan berlaku satu perkara kecuali takdir dia. Berlaku dengan kudrat dia, iradat dia. Kita yakin. Kalau kita nafi tu tak percaya benda tu, iman kita rosak lah. Rosak iman kita. Dalam mazhab Ahlussunnah, patuh tiang sepotong tu. Tiang iman, iaitu percaya kepada takdir. Kalau kita tak percaya. Sekarang kita percaya. Orang yang percaya ni pula, dia banyak tahap. Ni baru kita nampak. Ada yang percaya atas darjah tasdik. Tasdiknya, dia tetap percaya, tak nafi, tapi tak mari. Tak mari. Lupa, orang panggil ghaflah. Tapi kepercayaan tu tetap ada. Cuma dia tergelang. Kalau komputer kau, program tu ada, tapi switch tak tekan. Dia tak tubik di skrin tu. Jadi tak nampak lah. Itu satu jenis. Hak sejenis lagi pula, dia ada kepercayaan ni, dia ada keyakinan ni, dia ada tasdik ni, tapi hati dia hadir ingat selalu kepada takdir Allah. Itu orang panggil hati yang hidup. Hak tadi tu hati yang ghaflah. Dua-dua ni mukmin belaka. Percaya belaka. Maka kesangnya apa benda? Ni kesang dia, kata Syekh Ibn Atta'. Nak kenal kesang dia, ni aku nak kamu. Sebab tu Syekh Ibn Atta' ni membuka banyak rahsia. Lepas tu ada orang tak apa nak berahi kita ni. Membuka banyak rahsia. Bukan rahsia siapa, dia rahsia kita je, rahsia kita sendiri. Kita mengaji kitab ni pun dan berkongsi maklumat dengan orang ramai pun untuk supaya kita terpandu. Untuk kebaikan kita, ada pedoman untuk kita. Bukan kita nak rembahkan orang lain. Untuk kita, kita sama-sama kongsi. Itu je. Jadi kata Syekh Ibn Atta', sesiapa yang mengajar, dia ajar, ambaran takbir, menjelaskan mengajar. Marilah kita semayang, marilah kita buat baik, marilah kita bersedekah begini. Tapi di sebalik takbir dia tu, dia pandang semua itu, bukan dia pandang, dia rasa benda tu mari daripada ikhtiar usaha dia. Bukan dia i'tikad. Kalau dia i'tikad, batal iman dia tu menurut mazhab Ahlussunnah ni. Sekarang dia tak yakin benda tu datang daripada kurnia Allah. Berlaku dengan kehendak Allah. Berlaku takdir Allah. Sekarang dia tak nafiak tu. Tapi perasaan dia tu lebih cenderung, ingatan dia tu atas usaha dia. Orang jenis gini, kalau dia mengajar orang buat baik, pada waktu dia tak boleh nak buat baik, dia rasa malu ke diri nak cerita. Itu tanda dia. Tanda bahawa hatimu tu ghaflah. Hati kita ni ghaflah. Sebab kita rasa kita mengusahakan ni. Tapi bila kita lain nak buat, kita rasa tak pernah kabur orang. Dulu kita kabur, marilah kita mari sejid sekali. Tangan kita malas nak mari, tak pernah ajak orang. Malu ke orang. Malu ke orang, malu ke diri. Tak salah benda tu. Baik. Tapi Syekh Ibn Atta' nak kabur, tu tanda hatimu itu masih berpaut kuat dengan dirimu sendiri. Tu tanda dia. Bila mudah buat salah, mudah nak buat baik, mudah sedap nak kabur orang. Sebab merasamu yang buat. Tapi bukan i'tikad. Kalau i'tikad batal lah. Sekarang ni tak i'tikad. Bila tanya baik buruk kita dari mana? Takdir Allah. Dia jawab gitulah. Memang itu keyakinan dia. Tapi perasaan dia tak gitu. Ini orang panggil ghaflah. Lupa. Maka antara tandanya ni lah. Antara tandanya bila dia ajar orang, suruh orang buat baik, dan kadang dia boleh buat tak apa.
Tai dia buat salah, dia buat silap, idai nawah, dia rasa tak gaman nak cakap apa. Itu tanda bahawa hatinya banyak memandang kepada dirinya sendiri dalam buat baik itu. Tapi etikad dia tetap ada lah, semuanya dengan takdir. Sebab tu saya kabur awal tadi tu. Ini bukan masalah etikad. Masalah hati dia tu galik ke mana? Roflah ke dok? Dah payah saya ngajar ni. Ke dok faham pening? Agak-agak tak pening lah. Baik. Kemudian kata Syekh Ibn Atta, sesiapa yang mengajar, waman ambara min bisati ihsanillah, dia mentadbir, dia menjelaskan, dia mengajar atas perasaan bahawa semua ni dengan ihsan Allah. Aku buat baik pun dengan takdir dia, dengan kurnia dia. Aku tak ada apa-apa. Bukan saja keyakinan, tapi ingatan dia, kesedaran hati dia. Aku buat baik pun gerak daripada dia. Apabila pandangan hati dia galik dengan memandang takdir Allah tu, memandang kurnia Allah tu, memandang kepada pemberian Allah tu, apa yang akan berlaku? Sekiranya dia terbuat salah atau tak dapat nak buat kebaikan tu, dia tetap akan beritahu orang, ajak, mari kita mari. Biar hidayah mari pun. Kan dia tahu, semua ni takdir Allah. Semua ni hidayah Allah. Itu tanda dia. Jadi, nak tahu tanda hati kita paut mana, bukan yakin mana. Kalau tak ada keyakinan, rosak iman kita. Sekarang sama-sama ada. Keyakinan ni sama-sama ada. Cuma hati kita paut dengan diri kita ke paut dengan perbuatan Allah tu. Kalau tanda hati kita ni paut dengan perbuatan Allah Ta'ala, kita tak nak buat kebaikan tu ke, ataupun kita buat salah ke, kebaikan tetap kita kabur ke orang. Kerana kita tahu, semua ni hidayah-Mu, Ya Allah. Aku tak boleh buat pun, tak apa bahagian aku, tak ada. Aku terjatuh melakukan kesalahan, Mu tarik hidayah seketika, sebahagiannya, jatuh aku, Ya Allah. Tapi dia tetap kabur, mari kita buat baik. Mari kita bersolat, mari kita melakukan kewajipan, mari kita mengaji, mari kita belajar dan sebagainya. Tetap. Tapi kalau dia paut pada diri sendiri, dia tak nak ubah, ataupun dia buat terbalik, dia mula nepek, slow dah, apa dah gamon nak cerita orang. Itu tanda. Hatimu banyak berpaut dengan dirimu sendiri. Ini bukan salah dari segi etika. Dari segi tasawufnya kelabu dari segi tasawuf. Itu je nak kaburnya. Jadi Syekh Ibn nak kabur. Bahawa kita sebenarnya dikendaki supaya pegang teguh kepada takdir Allah, kurnia dia. Tapi dalam keadaan tertentu, kadang-kadang kita ni kelabu sekat situ, ni tanda dia. Syekh Ibn nak kabur tanda. Jadi aku tengok Allah, aku sini rupanya. Tak apalah. Paling tidak kita berusaha lah untuk meningkatkan tauhid dan keyakinan kita. Jadi oleh kerana sudah masuk waktu insya, kita berhenti ini dulu dan insya-Allah akan bersambung kuliah ini pada minggu-minggu yang akan datang. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.